Muslimat, kita nak tadabbur ayat ni. Wasari'u ila maghfirah, dan segeralah kamu kepada keampunan dari Tuhanmu. Mir rabbikum, daripada Tuhanmu. Minta segera. Kalimah sari'u, selak sebelah, muka surat sebelah. Ada juga kalimah sabiqu. Kalau sabiqu macam musabaqah Al-Quran. Kalau di Indonesia disebut musabaqah ni lomba bacaan Quran. Depa apa pun disebut lomba. Kita kalau perlumbaan muslimat tu yang maraton dekat orang nak masuk lomba lari itulah. Tapi kalau di Indonesia lomba baca Quran. Apa lomba ni muslimat? Pertandingan. Berlumba-lumba di antara kita ni. Tapi sari'u, bersegeralah. Jadi maksudkan semua orang macam bila sebut jannah kena tamak. Ada satu ketika Ustazah Asma Harun sebut, dia kongsikan pengalaman dia ketika berada di atas sejadah di Masjidil Haram. Kanan orang mana entah tak tahu, cakap Arab pun tak reti, cakap English pun tak reti, dia kata. Kiri pun macam tu juga. Tapi orang sebelah kanan dia kata, muslimat dirahmati Allah, bentang sejadah satu dapat 3 orang. Orang sebelah dia bentang sejadah satu, sendirian berhad. Faham? Jadi bila orang sebelah yang nafsi-nafsi tadi tu nampak orang sebelah lentangkan sejadah, dia pun tahulah hadap dia pun entah macam mana kan. Pusingkan sejadah orang tu, suruh tirulah macam orang sebelah. Share dengan kami dapat 3 orang. Yang tuan sejadah hak dia kan, pusingkan balik tegak. Pusingkan balik. Kan? Jadi orang sebelah ni pandang pahal pula tu kan, macam tu. Ustaz Asma duduk tengah-tengah, aku nak cakap macam mana ni? Cakap bahasa Arab tak boleh, cakap orang putih tak boleh. Last muslimat, apa yang orang sebelah ni nak amankan orang sebelah yang sekejap tarik lurus, sekejap melentang? Dia sebut kalimah apa? Jannah. Faham tak muslimat? Dia sebut jannah, terus orang yang sejadah tegak seorang ni, dia pusingkan muka, suruh duduk sekali. Jadi Ustazah Asma, Masya Allah, saya dapat ilmu orang-orang tu bergaduh dalam Masjidil Haram. Saya dapat ilmu. Lepas ni saya balik, kalau dah letih sangat tak tahu nak cakap macam mana dengan anak-anak, kita cakap jannah. Sebut je banyak-banyak kali. Sebab semua orang India, Cina, asalkan dia tahu pernah baca Quran, makna jannah, syurga. Masya Allah muslimat. Jadi bawa fikrah minda kita ni untuk merebut syurga bersama-sama. Bersegeralah muslimat. Jadi kalimah ini, segeralah kamu kepada keampunan dari Tuhan kamu, dalam kurungan ditulis mengerjakan amal-amal yang baik. So nak dapat maghfirah, pengampunan dari Allah, tak lain tak bukan kejar betul-betul benda baik. Titik dah dengan benda jahat. Muslimat, kadang-kadang akal kita ni tahu, kalau aku buat macam ni benda tak baik, kalau aku buat begini benda baik. Sebab tu untuk buat baik bukan mesti ustaz-ustazah saja. Minta maaf sebut ustaz-ustazah saja, tapi nafsunya masih tidak mau lagi untuk tunduk kepada kebaikan, maka dia mati tidak juga husnul khatimah. Na'udzubillah. Jadi Allah tu baik. Kita lawyer, engineer, kita pencuci longkang, kita boleh merebut benda baik. Faham muslimat? Jadi asal tahu benda tu baik, terus kejar. Aku nak lumba, aku nak buat. Masya Allah muslimat, itu yang saya kongsikan sebelum ini. Itu yang Kak Wah tadi kongsi, kami akan ziarah beberapa madrasah. Baik. Tapi muslimat, kita kata, bila Kak Wah nak bagi tu? Nanti bila dah dekat dengan tarikh. Contoh muslimat. Masa tu Allah uji kita, tayar kereta pancit. Ya Allah, ada RM5 je dalam dompet ni. Jangan bertangguh. Kan? Saya kadang-kadang nak cakap benda macam gini, takut juga muslimat. Mentang-mentang tu program dia, jangan bertangguh cakap. Bukan, wallahi muslimat. Bila sekali kita diberitakan tentang kebaikan, rebut. Kerana saat kita berbuat, biar RM1, biar dengan qaulun ma'ruf. Kak, semoga selamat perjalanan nanti. Saya ni Masya Allah, ni pun saya tengah ada masalah ni. Saya doakan semua rombongan elok, bahagia, mudah perjalanan. Qaulun ma'ruf. Mahadha. Apa qaulun ma'ruf ni? Adalah cakap yang baik. Dan Nabi mentashihkan percakapan baik ini sebenarnya adalah sedekah. Sedekah tanpa modal, hanya cakap yang baik-baik. Jangan muslimat keluar di lisan kita ini percakapan yang buruk. Sebab tu kata Nabi, bila buka je mulut, cakap baik. Tak mampu cakap baik muslimat, zip mulut, diam. Nabi yang cakap, ustazah pindahkan dengan bahasa yang mudah. Allahu Rabb.
Jadi kalau orang tengok kita tu mulut laser tu, orang tengok dia tu suka sakitkan hati orang, tapi hati dia baik ustazah, something wrong somewhere. Faham? Sebab apa yang keluar di sini menggambarkan apa yang ada di sini. Nabi sebut dengan depan sahabat. Jarang Nabi buat macam ni. Pegang dua jarinya, keluarkan lidahnya yang mulia. Kerana ini berapa ramai orang yang dihumban ke dalam neraka Allah. Sebab itu kadang-kadang saya selalu sebut dengan suami bila balik-balik kuliah muslimat. Dah parking kereta dalam Porsche kereta ni, WhatsApp dia, WhatsApp, tahu dia ada dalam rumah. Bang, nanti kalau nak tanya apa-apa WhatsApp je. Duduk sebelah ni, kita dah landing duduk sebelah je. Kenapa? 4 kuliah ya hari ni. Sakit rahang bang, Tuhan je yang tahu. Sakit rahang, nak bercakap kan suami pun muslimat main WhatsApp, sabar je lah. Tapi duduk dalam bilik, nanti bila dah malam, dah rehat sekejap, tadi sebenarnya nak cakap ni, tahu, tak larat nak bercakap. Tapi syukur kan bang, saya paling syukur muslimat dirahmati Allah dalam hidup ni, satu, Allah paksa dari pagi sampai malam bercakap yang baik. Itulah sebab kadang-kadang ibu muslimat dirahmati Allah, apa tugasnya? Terpaksa membebel. Bukan membebel ibu, tapi bertazkirah. Tukarlah. Tazkirah ni mak dapat daripada buku Angan-Angan ke Firdausi. Ada orang jadikan usrah mingguan dengan keluarga dia. Angan-Angan ke Firdausi punya point muslimat dirahmati Allah. Sebab sesuai ustazah, adik saya baca terasa, kakak saya baca terasa. Ya kak, sebab sebelum akak terasa, saya terasa dulu dengan sifat bidadari di pintu Firdausi tu. Jadi sari'u ila maghfirah muslimat. Segera. Bila kita bersegera, nanti bila nak naik atas jambatan sirat yang sangat halus, dari kecil-kecil kita dibagi tahu tu muslimat. Halus sangat, tak boleh kelihatan dek mata. Yang lalu sepantas kilat ada, yang merangkak lalu terjatuh ke dalam kawah neraka ada. Siapakah ciri orang yang begini? Tafsir Al-Azhar membahaskan, Masya Allah, yang melalui titian sirat dengan pantas sebab mereka dapat cahaya sebesar gunung. Kita, kalau kita berjalan, kita dapat spotlight yang sangat besar tu, confirm lah kita dalam kegelapan mahsyar tu, kita boleh berlari pantas. Logik akal, walaupun mahsyar, barzakh, syurga neraka, kita tak boleh beri gambaran melalui minda kita, terhad muslimat. Tapi kita fikir logik akal demikian. Kalau kita berjalan dapat cahaya sebesar spotlight tu, mestilah mudah perjalanan kita, betul muslimat? Tapi orang yang tahu benda tu benda baik, dia niat dah nak buat baik. Tapi nanti ustazah, hujung bulan ni saya dapat duit banyak sikit lah, saya tak nak bagi RM10, saya nak bagi RM10,000, insyaAllah. Dia dah cakap dah ni muslimat. Allah akan uji kebiasaannya bila sampai tarikh yang dia janji tu. Ustazah, akak janjikan hari tu, tapi RM10 je akak bagi. Lepas tu kita tak komplain muslimat. Tapi dia sendiri yang cakap, RM10,000 ni ustazah, masa ni lah pula anak saya ni nak sambung belajar, tak dapat lagi duit beasiswa. Ada je muslimat. Ini semua dalam Tuhan. Rupanya betul yang kau sebut ni. Bila kita bertangguh muslimat dirahmati Allah, kita bagi juga, tetapi Allah hanya bagi cahaya sebesar telunjuk. Mari kita berfikir, tubuh kita sebesar ini, tak payah fikir nanti di akhirat orang yang dimasukkan dalam neraka giginya saja sebesar Jabal Uhud. Anda pernah baca ke tidak ni muslimat? Pernah dengar tak? Allahu Akbar, dicampak dalam neraka, kenapa giginya saja sebesar Jabal Uhud? So badan ni besar macam mana? Memang tak tergambar. Sebab sesuai dengan neraka yang 70 kali ganda api dunia. Maka muslimat dirahmati Allah, sesuai untuk dilunyaikan di dalam neraka itu. Sampai bahasa dalam surah Allahumma salli ala Muhammad, suratul Fil, tayran ababil, orang ni direndang dalam api neraka. Saya kata, tu dia rendang terus guna bahasa ni. Sebab apa muslimat? Tak syok lah rendang kalau sekejap je kan. Orang masak rendang ni tak sama dengan yang lain, kena sebati sungguh. Telan ayak liok lah pula kan. Macam itulah contohnya muslimat. Jadi kita nak sebutkan apa? Allahu Akbar, nak bagi kita sebati dalam tu. Jadi kalau kamu dengar benda tu baik, kamu bertangguh, ya kamu akan dapat juga cahaya, tetapi satu sebesar jari telunjuk. Tak sesuai, patutlah berjalan merangkak, jatuh lagi, takut na'udzubillah sampai tengah-tengah jatuh terus ke dalam kawah api neraka. Kita bercerita tentang mengejar perkara baik untuk maghfirah. Betul tak muslimat? Tak ada pun kita cerita tentang solat, puasa, zakat. Tapi semua itu duduk dalam rukun Islam.
Maka menjadi orang Islam yang mendakwa dirinya muttaqin, bertakwa, jangan tinggal rukun Islam, rukun iman yang 6 jangan tinggal. Maksud muslimat, khawatir ilmu yang hari ini kita mensilap sampaikan, tak sembahyang tak apa. Yang penting dengar je benda baik terus buat. Dengar je benda baik terus buat. Orang minta sedekah apa pun kalau tak mampu 10,000 bagi RM1. Ustazah Zah yang bagi tahu. Sama macam ibu-ibu yang kata, Ustazah saya anak syurga ada 3 dah. Ada muslimat kan? Saya duduk, Kak jom kita duduk sekejap. Tak faham apa yang di dalam minda dia. 3 orang Ustazah anak syurga. Dulu saya pakai tudung, tapi kawan saya kata, alah anak dah melambai-lambai dalam syurga, buat apa lagi nak pakai tudung? Ni anak kena piat telinga ni. Tu yang saya kata, Kak jom kita sembang sekejap. Kesianlah muslimat faham macam ni. Ustazah, betul ke kalau kita ada 3 orang anak dah confirm Nabi yang sebut ada dalam syurga dah, melambai-lambai, tapi solat, puasa, zakat muslimat dia buat enteng macam tu saja sebab anak dah tunggu? Tidak muslimat dirahmati Allah. Sebab itu jangan belajar fadail a'mal noktah. Kitab Riyadhus Salihin itu bagus, tetapi belajar Riyadhus Salihin tanpa belajar akidah, tanpa belajar tasawuf, kamu ada kecacatan dalam faham agama. Ini yang kita risau. Ustazah, kalau kita buat macam ni kita dapat pahala sebesar ini. Kalau kita bina satu rumah Allah di atas dunia, kita akan dibinakan satu rumah di dalam syurga. Sahih. Tak ada siapa kata salah. Jadi saya tak payah sembahyang dah sekarang Ustazah. Sibuk sejak naik pangkat ni. Itu asasnya. Sebab tu guru saya di sekolah rendah cakap apa muslimat? Kalau rukun Islam, rukun iman dah lengkap, sebelah kaki duduk dalam syurga. Sebelah kaki duduk dalam syurga. Maksudnya apa yang sebelah kaki lagi nak masuk? Sari'u ila maghfirah. Quran menterjemah dengan keadaan apa? Maghfirah nak dapat dengan buat baik, buat baik, buat baik.